Jawatankuasa Ekonomi Pakatan Harapan PH berharap cadangan pembangkang kepada Menteri Kewangan berkenaan bajet 2022 akan diberi pertimbangan penuh oleh kerajaan. Menurut PH, dalam satu kenyataan, cadangan yang telah dibentangkan kepada Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz pada 21 September lalu bersesuaian dengan kerangka kerja pemulihan, ketahanan dan pembaharuan bajet 2022. PH berkata pihaknya telah diberi penerangan oleh Tengku Zafrul berkaitan bajet dan terdapat 3 lagi pertemuan bagi membincangkan berkenaan bajet 2022 yang akan dibentangkan Oktober nanti. Katanya, PH turut berkongsikan cadangan bajet merangkumi perincian perbelanjaan yang dipersetujui sebanyak 45 bilion ringgit seperti termaktub dalam Memorandum Persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik yang ditandatangani Kerajaan Persekutuan dan PH. Ini merangkumi 4 bilion ringgit untuk sektor kesihatan untuk memerangi wabak COVID-19 termasuk subsidi ujian saringan COVID-19 kendiri dan melaksanakan tindakan cari, uji, kesan dan sokong serta vaksinasi. Antara lain, 30 bilion ringgit geran dan subsidi untuk sektor ekonomi, 6 bilion ringgit insentif pengambilan pekerja dalam bentuk program Malaysian at Work yang dicarangkan oleh Pakatan Harapan dalam bajet 2020 dan sekurang-kurangnya 5 bilion ringgit untuk isi rumah dalam bentuk pembayaran kesejahteraan. PH juga meminta anggaran 2 bilion ringgit untuk menyediakan pinjaman mudah hingga RM50,000 untuk perusahaan mikro kecil dan sederhana melalui BSN agar diberikan kepada perniagaan yang terjejas teruk oleh wabak itu termasuk F&B, perjalanan dan pelancongan serta runcit. Ahli Jawatankuasa Ekonomi Pakatan Harapan turut mencadangkan pelindungan sosial yang lebih baik melalui sumbangan air suri dan air saraan yang diperbaiki, pengembangan program MySalam untuk M40, subsidi penjagaan anak bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Langkah lain tertumpu pada pelaburan dalam ekonomi hijau dan digital dengan pemberian dan subsidi untuk mempercepat pertumbuhan di sektor-sektor ini. PH juga meminta kerajaan untuk membantu syarikat tempatan yang berjaya menjadi juara serantau dan global, sementara pada masa yang sama memberikan insentif yang lebih besar untuk menarik syarikat global utama untuk menubuhkan operasi di Malaysia. Kata PH, tumpuan juga kepada Sabah dan Sarawak dengan melabur lebih banyak dalam kemudahan kesihatan, meningkatkan pemberian khas kepada Sabah dan Sarawak di bawah Seksyen 112 di Perlembagaan Persekutuan dan juga untuk memastikan bahawa Malaysia Timur akan menerima sekurang-kurangnya 30% daripada anggaran pembangunan. PH turut menyatakan perbincangan bersama Zafrul termasuk keperluan pematuhan dan pelaporan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG serta anggaran responsif gender.